Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudaraku. Selamat bertemu kembali di dalam siri Fahami Al-Quran dan Salat dengan Mudah. Nama saya Dr. Muhammad Ibrahim daripada Akademi Darul Quran. Kita bertemu kembali ke pelajaran 4A, di mana kita akan menghabiskan surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7. Dan seterusnya, kita akan belajar berkenaan dengan perempuan. Kemudian kita akan ambil tips pembelajaran, tarik nafas panjang dan seterusnya. Di akhir pembelajaran ini, anda akan mempelajari 23 perkataan yang disebut di dalam Al-Quran hampir 9,086 kali. Ya. Dan kita teruskan dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina. Ihdi ialah tunjukkan, na kami. Jadi ihdina tunjukkanlah kami. Hidayah dan huda adalah petunjuk. Hidayah dan huda. Yang ini perkataan ihdina ni tadi datangnya daripada huda ataupun hidayah. Al-Quran adalah petunjuk untuk huda lil muttaqin ataupun huda lin nas, iaitu petunjuk bagi mereka-mereka yang muttaqin dan juga petunjuk bagi manusia ataupun linnas. As-sirata, jalan. As-sirata, jalan. Ya. Al-mustaqim bermakna jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi bila kita baca semuanya, al makna yang, mustaqim, lurus. Jadi kalau kita praktis ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita gunakan, apabila kita baca tadi, kita gunakan semua imajinasi, rasa, doa dan nilai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila saya mempelajari diploma Usuluddin di Kolej Darul Hikmah, ada salah seorang daripada pelajar, kawan-kawan saya, daripada Sabah. Dia berasal daripada orang Kristian, tapi sudah masuk Islam dan mempelajari ilmu Usuluddin. Dia mengatakan bahawa padri-padri selalu menyatakan orang Islam ni sentiasa tiap-tiap hari dia baca ihdinas siratal mustaqim. Tetapi mustaqim dia cakap jalan yang benar. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Sebenarnya bukan tunjukkan kami jalan yang benar, pasal Islam tu sudah jalan yang benar. Cuma kita mahukan tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita tahu bahawa jalan lurus itu adalah jalan yang terhampir, terdekat ataupun yang paling pendek untuk kita dari bumi Allah ini hendak masuk ke syurga. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita jalan untuk ke syurga dengan jalan yang paling pantas. Ya, kita tak mau singgah sana sini, singgah di neraka dulu dan seterusnya. Jadi itu sebab kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita tak nak lencong sana sini.
Jalan yang mudah, jalan yang paling dekat sekali untuk sampai ke syurga. Jadi mesej dari ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya setiap solat adalah peringatan yang memahami Al-Quran bukan saja satu keperluan, tetapi malah ia satu kepentingan. Mohon diberi hidayah dan petunjuk ketika kita solat. Jadi ya Allah, pandulah, tunjukkanlah saya untuk melakukan solat dengan cara yang terbaik. Ya Allah, pandulah, tunjukkanlah saya dalam apa jua yang saya lakukan dalam hidup ini, tahun ini, bulan ini, minggu ini dan hari ini. Jadi kita sentiasa meminta kepada Tuhan, tunjukkan kita jalan yang lurus untuk menerima keridaan Allah. Mesej juga dari sini ialah kadang-kadang terdapat kekeliruan terbesar umat Islam. Jika menjadi Muslim adalah sama dengan diberi petunjuk, maka doa ini sepatutnya bukan bagi orang Islam. Menjadi seorang Muslim adalah langkah pertama kepada petunjuk. Kita memerlukan doa ini untuk terus menjadi Islam pada setiap langkah dalam hidup kita. Sumber panduan adalah Al-Quran dan Sunnah, dan jika kita tidak mengkaji, maka adakah kita ikhlas dalam doa kita? Setiap solat adalah satu peringatan bahawa memahami Al-Quran bukan sahaja satu keperluan tetapi satu kewajipan. Sama seperti pelajar, tiap-tiap hari sembahyang, tidak pernah tinggal, sembahyang malam dan seterusnya, dan berdoa kepada Tuhan, tunjukkan kami jalan untuk hendak lulus dalam peperiksaan. Tapi tak pernah pergi kelas, tak pernah baca buku. Jadi adakah doa tadi itu ikhlas? Kalau dia kerja dia cuma buat ibadah saja, tetapi tak ada belajar, tak ada pergi kelas, tak ada buka buku dan seterusnya. Jadi kita mestilah sambil kita menunjuk keikhlasan kita, sama juga dengan kita minta panduan, tunjukkan kita jalan yang lurus untuk hampir ke syurga, kita hendaklah mempelajari maksud dan apa yang ada di dalam Al-Quran tadi untuk memberi kita petunjuk. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu, ini memberi keterangan lagi apa jalan yang kita nak ikut, jalan yang lurus tadi. Iaitu jalan yang mereka yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mereka yang kau telah kurniakan nikmat, an'amta alaihim. As-sirata, ya, jalan. Al-mustaqim, ya, adalah yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi kita minta jalan yang lurus, mustaqim, as-siratal mustaqim. Ya. Alladzina, yang mereka, ya, dan ini berlaku sebanyak 1080 kali di dalam Al-Quran. In'am, nikmat. Dan ini kita baca an'amta, yang engkau telah kurniakan nikmat. In'am ialah nikmat. Alaihim, kepada mereka. Ya, alai atas, atau kepada him, mereka. Praktis dengan imajinasi dan rasa. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang mereka yang engkau telah
kurniakan nikmat kepada mereka, alaihim, kepada mereka. Mesej dari sini tuan-tuan, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, siapakah yang Tuhan telah memberi nikmat kepada mereka? Ya, nabi, syuhada, as-salihin dan seterusnya. Ya, kita mesti fikirkan apakah yang kita hendak mengikut jejak langkah nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terutamanya ataupun beliau terutamanya mengambil tindakan menjadi seorang Islam yang terbaik, menjadi seorang manusia yang terbaik. Dia melakukan dakwah, dia melakukan tazkirah, dan dia melaksanakan Islam di Madinah dan seterusnya di seluruh dunia adalah daripada usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita siratal mustaqim ialah kita hendak mengikut jalan yang mereka yang telah diberikan nikmat. Jadi sebaik-baik contoh adalah mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jika ada orang yang soleh hidup hari ini, dia akan melakukan perkara yang sama seperti bekerja yang saya akan melakukan selepas solat ini. Maka ya Allah, berikanlah aku taufik untuk melakukan bagaimana dia akan melakukannya. Jika ada orang yang solehin, ya, jadi kita hendak mengikut jejak langkah mereka. Kepada siapakah Allah beri nikmat? Nabi, orang yang benar, orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Kenapa? Kerana mereka mengikuti jalan yang benar atau jalan yang lurus. Jadi apakah mesej daripada siratal ladzina an'amta alaihim? Apakah jalan laluan mereka, terutamanya kerana tindakan-tindakan hati seperti kepercayaan, keikhlasan, cinta untuk Allah, takutkan Allah semata-mata, tindakan fizikal seperti solat, puasa, sedekah, zakat dan haji. Dakwah untuk menarik orang lain ke arah Islam. Kita kalau tengok keperluan kita sebagai orang Islam, untuk mencari ilmu tadi memang satu perkara yang dituntut. Tetapi untuk kita mencari ilmu saja tidak mencukupi. Kita harus menceritakan ataupun membawa kepada orang lain. Kita tengok ini namanya wal as innal insana lafi hus. Manusia semua di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan mereka yang beriman. Tak cukup lagi beriman, wa amilus solihati, beriman, melakukan menjadi seorang yang soleh, wa tawasau bil haq, dan memesan kepada perkara-perkara yang hak, wa tawasau bis sabr, dan memesan kepada perkara-perkara untuk sabar. Jadi untuk kita menjadi seorang Islam yang sempurna, bukan saja kita hendak mendapatkan pengetahuan, tetapi kita harus menyebarkannya pula. Ya, itu merupakan salah satu daripada kepentingan dalam Islam. Takziah iaitu tazkirah, iaitu penyucian jiwa, jasad, keluarga dan masyarakat melalui usaha terancang dari individu dan secara kolektif, mengamalkan Islam dalam masyarakat, berpesan kepada kebaikan dan melarang kejahatan. Islam sebagai cara hidup. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan, tadi kita cerita pasal jalan, jadi bukan yang engkau murkai ke atas mereka.
ghairil maghdubi alaihim. Ghairi bukan berlaku di dalam Al-Quran sebanyak 147 kali. Ghairil maghdu yang engkau murkai, al-maghdubi orang-orang yang engkau murkai, alaihim ke atas mereka, ya, madlum mereka yang dianiai atau ditindas. Maghdub ialah mereka yang dimurkai. Alaihim, ala atas him mereka. Jadi ghairil maghdubi alaihim bukan jalan yang engkau murkai, ataupun bukan mereka yang yang kau murkai atas mereka. Waladhdallin, dan bukan pula mereka yang sesat. Waladhdallin, wala dan bukan, wala dan bukan pula, ya, dan bukan pula waladhdallin mereka yang sesat. Wala merupakan sesat, kesesatan, tapi dallin banyak sesatnya, mereka-mereka yang sesat. Praktis ghairil maghdubi alaihim, gunakan imajinasi dan doa dan nilai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai ke atas mereka, ya, waladhdallin, dan bukan pula mereka yang sesat. Tuan-tuan, kalau kita tengok kumpulan pertama, mereka yang tahu dan masih juga mentaati, tidak mentaati perintahnya, ya, maghdubi, ya, iaitu yang Tuhan murka. Kalau kita tengok, ini adalah dikiaskan kepada orang Yahudi. Mereka tahu Al-Quran, mereka tahu semua, tetapi mereka tak mau ikut, ya, perintahnya. Dan kumpulan kedua ialah disifatkan kepada orang-orang Nasrani, mereka yang tidak tahu dan mereka yang sesat. Dhalin, mereka yang sesat. Mesej dari sini, ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai ke atas mereka. Kumpulan pertama, orang yang mendapat kemurkaan Allah, orang yang mengetahui tetapi tidak bertindak mengatasinya. Dan bayangkan hari ini kita kenali dipimpin oleh mereka yang jahat, dan kalaulah dipimpin, dan mohonlah kepada Allah agar kita semua dijauhkan dari mereka. Dan seterusnya, waladhdallin, kumpulan kedua, mereka yang sesat. Bayangkan orang yang pupus hari ini, dan sekali lagi benar-benar berdoa kita dapat mengelak daripada menjadi seperti mereka, ya, mereka yang sesat. Janganlah kita menjadi orang yang sesat walaupun setelah Al-Quran bersama kita, kerana kita tidak belajar atau tidak ada masa untuk membaca dan memahaminya. Bayangkan mereka yang sesat hari ini, dan berdoalah agar kita dijauhkan daripada mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Buat pelajaran 4A, kita akan teruskan kepada pelajaran 4B. Terima kasih kerana menonton. Sila tekan like, share atau kongsi, bell button dan all. Dan sekiranya hendak memberi komen-komen membina, silalah hubungi saya. Terima kasih.